Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Allah. Kita dapat bersua lagi pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada sahabat-sahabat yang sudi menyertai kita punya live pada pagi ini. Kita doakan semoga ilmu yang kita perolehi bermanfaat. Semoga penyampaian ini penyampaian yang memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama mengamalkan segala ilmu yang kita pelajari. Saya yakin kalau kita berjaya ataupun kita dapat menyertai majlis ilmu, awal-awal pagi lagi kita dah menyertai majlis ilmu, maka semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur kerana Allah mengizinkan kita menyertai majlis ilmu. Ada Tuan Bazid Aziz, ada Facebook Wong Jowo. Terima kasih kepada sahabat-sahabat GQ, ni semua yang setia bersama dengan live surau An-Nur jadi insyaAllah kalau nak tekan butang share, lagilah dialu-alukan. Anda nak share, copy link, share di grup WhatsApp ke dengan kawan-kawan, dengan family members pun digalakkan Maka insyaAllah hari ini kita akan sambung kitab 50 wasiat Rasulullah SAW untuk para wanita, dan kita akan menyambung untuk hadis yang ke-6. Mudah-mudahan yang berada di hadapan saya ni kita sama-sama dapat mengikutilah satu persatu perjalanan majlis ilmu kita ni, yang mana kita telah mulakan daripada wasiat yang pertama gitu Jadi insyaAllah saya bacakan dulu. An Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar faqultu ya Rasulullah tuba lihadha usfurun min asafiril jannah lam ya'malisu wa lam yudrikhu qala aw ghayra dhalik ya Aisyatu innallaha khalaqa lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang untuk mengurusi jenazah anak kecil di kalangan Ansar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, tuba, tuba bagi salah satu burung kecil syurga ini. Dia belum pernah mengerjakan yang buruk dan belum balik. Baginda bertanya, justru selain itu ada yang lebih baik. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan syurga bagi syurga penghuni yang memang sudah diciptakan baginya. Mereka berada di dalam keturunan bapa-bapanya. Dan Allah menciptakan bagi neraka para penghuni yang memang diciptakan baginya, dan mereka berada dalam keturunan bapa-bapanya. Hadis sahih ditakhrij oleh Muslim. Baik, kalau kita baca secara sepintas lalu hadis ini mungkin agak samar-samar untuk kita fahami secara bacaan langsung macam tu. Cuma sebab itu kita perlu kepada penjelasan apakah sebenarnya intipati yang kita boleh ambil daripada hadis yang Nabi bicarakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini. Pertama kita lihat Nabi menyebut perkataan tuba. Tuba itu apa dia? Kalau orang Melayu, tuba, bukan ta, dia ta. Tuba itu ialah racun. Tapi tuba yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah, maksudnya ialah sebuah pohon di syurga yang lindungannya jarak perjalanan 100 tahun
dan pakaian penghuni syurga itu keluar daripada kelopaknya. Ini tuba ini bermaksud satu pohon yang berada di dalam syurga. Ini ditakhrij oleh Ahmad ya. Jadi kalau kita tengok Aisyah sallallahu alaihi wasallam ya bertanya tentang Nabi, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan jenazah anak kecil. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, tuba ya pohon itu bagi seorang anak kecil ini. Maksudnya anak-anak yang belum baligh ini, bila dia meninggal dunia dia akan masuk ke dalam syurga. Ya, jadi sebab itulah Aisyah sebut perkataan begitu menggambarkan kepada anak tersebut ya mendapatkan nikmat tuba tersebut. Kemudian kita lihat lagi hadis ini ya juga telah memberikan satu pengajaran kepada kita ya tentang kejadian pada hari kita sudah mati nanti, dan juga berkaitan dengan balasan di akhirat nanti. Dia bersangkut dengan persoalan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu kita tengok dulu ya surah At-Tur ayat 21 berkaitan dengan sifat orang yang masuk syurga dan bagaimanakah orang yang boleh masuk syurga bersama keluarga dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sadaqallahul azim. Dan orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bahawa orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan anak-anak yang mengikuti langkah dalam keimanan, maka mereka akan dipertemukan mereka di akhirat di dalam syurga. Ya, jadi sebab itulah kalau kita ada ahli keluarga yang meninggal awal ke, kalau ibu bapa ada anak-anak yang disimpan, orang Melayu guna istilah kalau meninggal awal tu kita kata ada anak ada 5 orang tapi 2 simpan, 3 je yang hidup, macam tu kan. Jadi kita doalah pada Allah ya. Kita ni insya-Allah akan dipertemukan dekat akhirat nanti. Jadi kita ni boleh berkumpul kembali bersama ahli keluarga kita di dalam syurga nanti. Siapa yang tak puas yang mendapat kasih sayang ibu ayah, mak ayah meninggal awal ke, ya ada yang mungkin mak ayah dia ialah meninggal awal ataupun dia terpisah ke, doakanlah ya semoga dapatlah berkumpul kembali di syurga nanti, asalkan sama-sama beriman, beramal soleh, dapatlah masuk syurga, amin insya-Allah ya. Dan Allah mengkabarkan orang beriman yang dalam kehidupan dunia dan anak-anak mereka mengikuti langkah mereka dalam iman, maka Allah akan mempertemukan mereka di akhirat di dalam syurga. Maka kita tengok lagi penjelasannya. Perkataan Aisyah lam yudrikhu bererti yang belum tiba masa baligh, iaitu belum dihukum, itu kanak-kanak kecil ya. Dan perkataan baginda beliau dzalika bererti selain itu ada yang lebih baik ya. Nabi sebut kepada Aisyah ada yang lebih baik ya, iaitu Nabi kata sesungguhnya Allah menciptakan bagi syurga para penghuni yang memang diciptakan padanya. Dan kita tengok kita kena beriman sebagai orang Islam, syurga dan neraka ini merupakan 2 makhluk yang tidak fana selama-lamanya dan tidak kekal selama-lamanya. Kenapa kita sebut dia macam tu? Dalam firman Allah surah Hud ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma alladhina su'idu fi jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Iaitu bermaksud adapun orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam syurga. Mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai kurnia yang tidak putus-putusnya.
Ini surah Hud ayat 108. Kalau kita tengok, kurnia yang tidak putus-putus ini bukan bermaksud dia menafikan firman Allah yang tadi, iaitu kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Kalau tengok kat sini, pengecualian di sini, kekekalan mereka untuk merenggut nikmat bukan sesuatu yang pasti dengan sendirinya, tetapi bergantung kepada kehendak Allah. Dan pemberian Allah kepada mereka, kepada ahli syurga tu, bergantung kepada kehendak Allah, dan pemberian itu ada pada Allah. Maka dengan itu penghuni syurga tetap mengucapkan tasbih, tahmid, sebagaimana mereka memberi ilham kepada jiwanya. Allah juga sebut bagaimana orang yang berada dalam syurga ini kekal dan dia memperoleh nikmatnya. Orang berada dalam syurga ni banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan keadaannya di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Ar-Ra'd, ukuluha daimun wa zilluha, yang bermaksud buahnya tak henti-henti serta naungannya pula. Maksudnya ini ialah tentang nikmat syurga. Kemudian surah Sad ayat 54 Allah sebut juga, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki daripada kami yang tiada habis-habisnya. Lagi satu Allah dalam firman dalam surah Al-Hijr ayat 48, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada sana. Ayat-ayat ini menandakan tentang kenikmatan yang Allah bagi secara terus-menerus kepada orang yang masuk ke dalam syurga. Dan Allah jelaskan bahawa penghuni syurga kekal di dalamnya dengan segala kenikmatannya, iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-56, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Maksud dia mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Kita tengok ayat-ayat ini menunjukkan bahawa keabadian syurga dan penghuni syurga tu kekal di sana. Dan Nabi bersabda, bila penghuni syurga sudah berada di syurga dan para penghuni neraka sudah berada di neraka, kematian didatangkan sehingga dijadikan berada di antara syurga dan neraka. Kemudian kematian itu disembelih. Kemudian ada penyeru yang berseru, wahai para penghuni neraka, tidak ada kematian. Maka kegembiraanlah para penghuni syurga semakin bertambah kerana kegembiraan mereka, dan kesedihan para penghuni neraka bertambah kepada kesedihan mereka. Ini merupakan sebuah hadis berkaitan dengan kematian. Dan hadis ini juga hadis yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya kematian seseorang tu bukan pengakhiran hidup dia, tetapi permulaan kepada kehidupan yang baru yang kekal. Jadi sebab itu sementara kita hidup, kita nampak orang mati itu macam kesian, Allah lebih mengasihi dia, Allah lebih menyayangi dia. Dia muda-muda dah mati, tak sempat nak mengecapi hidup. Sebenarnya kematian itu permulaan ataupun pintu gerbang kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka tapi ironinya, kehidupan yang panjang-panjang itu selepas kita mati ni dia tak boleh buat amal lah. Ironinya, kehidupan itu amalannya hanya boleh dikerjakan ketika mana sekarang. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sementara kita hidup ni janganlah lalai. Janganlah terleka dengan dunia. Janganlah terikut sangat hawa nafsu. Sebab kehidupan kita dekat sini yang the only place, satu-satunya tempat yang kita nak pulun kumpul bekalan amal, yang mana dekat akhirat nanti kita akan gunakan. Itulah mahar untuk pergi ke syurga Allah. Sebab itu saya suka beri perumpamaan. Misal katalah kita diberikan peluang. Ada orang kaya, dia kata, okey, saya bagi peluang, si buka gudang emas dia. Dia ada gudang emas, dia buka gudang emas dia.
Dia kata saya bagi peluang kepada anda untuk masuk selama 30 minit. Dalam masa 30 minit, anda boleh ambil sebanyak mana yang sempat. Emas-emas dalam tu anda boleh ambil lah, tapi dalam masa 30 minit je. Okey, jadi dia kata okey, kita mula masuk pada sekarang. 3, 2, 1, masuk. Agak-agaknya masuk dalam gudang tu ada tak yang nak tengok dulu? Cantik emas dia, berapa lah kekayaan dia, agaknya tak ada. Mesti yang masuk tu akan cepat-cepat buka beg besar dia, pulun, ambil emas, ambil emas, ambil emas, ambil emas. Sebab apa? Masa 30 minit je. Ya, 30 minit je masa dia. Dan emas tu semuanya bernilai dan berharga. Nanti dah keluar tak boleh masuk. Dah keluar nanti time tu lah nak menjoli segala emas yang dapat tu. Maka pastilah 30 minit yang singkat itu akan digunakan sebaik mungkin. Tak ada masuk-masuk nak sembang dengan kawan, nak buat live video dulu, tak ada. Jadi itulah ibaratnya. Orang yang sedar hakikat dunia ini hanyalah satu-satunya tempat beramal. Kita akan pulun, itu istilah dia. Kita akan pulun, tak hirau sangat benda-benda remeh. Kalau ibarat orang masuk ke gudang emas tadi, selipar cabut pun lantak lah, aku berlari kaki ayam pun tak apa. Yang penting 30 minit, ambil. Subhanallah, inilah ibarat dia. Keluar lega, ya. Tak apa, yang penting aku dah cuba yang terbaik. Berapa banyak dapat. Tapi kalau orang yang masuk, kemudian dia terleka, tengok emas berkilau-kilau contoh, imajinasi kena guna sikit, nampak emas berkilau-kilau, terleka. Telefon mak dulu, mak tengok mak, tunjuk dulu emas ke apa. Jadi dia akan dapat sikit lah berbanding orang yang pada awal dia pulun dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi sahabat, itu sekadar satu gambaran saja. Itu sekadar satu perumpamaan. Allah lepas kita kat dunia ni mulai pada usia kita balik, kita dah mukallaf, ya, ditaklifkan segala tanggungjawab kepada kita. Waktu itu kita kena terus pecuk, kita kena terus pulun. Janganlah melengah-lengahkan atau membazirkan masa, kerana kematian tidak akan tidak tahu, kita tak tahu, Allah tak bagi tahu kepada kita bila kita mati, ya, dan kita akan mati bila-bila masa. The moment kita mati, itulah permulaan pintu gerbang kepada kehidupan lain sebenarnya, yang memerlukan modal daripada amalan kita. Dan kehidupan itu lebih abadi, dan kehidupan itu tak memerlukan dah kita untuk berpenat lelah beribadah. Maka gunakan sekarang. Lawan rasa malas, cuba bermujahadah, lawanlah nafsu, elakkan daripada dosa, kuatkan diri untuk beramal, paksa hingga rasa terbiasa, buat hingga rasa nikmat. Itulah kehidupan dekat dunia ini. Boleh, ya, insyaAllah. Kemudian kita sambung lagi. Allah tidak seksa seseorang kecuali setelah Allah melakukan sebab kecuali setelah orang itu melakukan sebab yang mendatangkan siksaan itu. Ya, Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak menyiksa hamba-hambanya mengikut pilihan-pilihan. Kita kata kalau manusia ni ada pilihan kronism lah, ada pilihan nafsu. Tidak, Allah bersifat adil. Maka firman Allah, ya, dalam surah Asy-Syura ayat 30, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu juga boleh jadi salah satu sebab, ya, Allah mendatangkan bala ataupun musibah dalam kehidupan kita. Ini memang ada dalam Quran. Ya, dan juga Allah tidak zalim. Ya, Allah memang memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Begitu juga kalau kita masuk kepada amal soleh, Allah tidak halang jalan ke syurga apabila sebab-sebab ke neraka itu terhalangi, iaitu amal soleh. Amal soleh ini ialah batu bata menuju syurga dan pintu pagar daripada neraka. Ya, itu amal soleh yang perlu kita laksanakan, akan menghalang daripada neraka dan membawa ke syurga. Firman Allah dalam surah Taha yang menjadi bukti bagaimana amal soleh boleh membawa ke syurga. Dalam ayat 112 surah Taha, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan khawatir, tidak akan risau akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Jadi jangan risau, kita jangan fikir kita bukan kita lah nak fikir agak-agaknya aku ni tak ada syurga ke, tak ada aku neraka. Tak payah. Yang kita fikir apa dia? Yang kita fikir agak-agak amal aku ni bawa jalan ke mana, menyusun batu-bata ke mana, ke syurga ke atau ke neraka. Itu di bahagian kita sebagai hamba Allah. Ya, Allah yang memberi dan menahan, dan tidak ada yang dapat menahan apa yang diberikan Allah, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang ditahankan oleh Allah. Tapi Allah apabila menghendaki kebaikan pada dirimu yang daripada iman, ihsan dan amal soleh, maka tidak akan ada yang dapat mencegah hal itu daripada dirimu. Dia akan memberimu pahala dan kedekatan yang tidak diketahui oleh makhluk, kecuali diketahui oleh Allah semata-mata. Dan Allah akan memberimu pahala atau ganjaran yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ya, syurga ni sifat dia mala ainun ra'at. Ya, tidak dapat dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak ada kekhawatiran pada hati manusia. Dan kalaulah semua ini kita tak dapat, ya, kalau semua ini terhalang daripada kita, maka itu sebab tidak adanya amal soleh. Sebab Allah menjadikan sebab bagi sesuatu perkara itu, maka kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk Allah, berusahalah mendapatkan sebab-sebab tersebut. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita nak syurga, maka kita kena melakukan sebab-sebab yang dapat masukkan kita ke dalam syurga, iaitu amal soleh dan iman. Maka kalau kita tak nak masuk neraka ni yang sangat-sangat berat siksa dia, maka kita kena melaksanakan, ya, ataupun menjauhkan daripada melakukan sebab-sebab yang boleh memasukkan kita ke dalam neraka. Itulah peranan kita sebagai hamba. Boleh faham, ya? Begitu juga persoalan tentang hari kiamat, tentang akhir zaman. Lately ada yang postnya peringatan tentang bagaimana kiamat sudah semakin dekat, bagaimana Dajjal dah keluar, ya, bagaimana pesta-pesta yang diadakan di bahagian barat yang menunjukkan seperti menyambut Dajjal. Maka kadang-kala peringatan sebegini jika tak diambil dengan sepatutnya, dia akan menimbulkan kekhawatiran yang memudaratkan empunya diri. Contohnya, dia akan jadi anxiety, dia akan trigger ataupun dia akan rasa berdebar tapi sampai tak boleh buat apa-apa. Ya, ini biasa berlaku, ya, kadang-kala dengan perkara yang berkaitan dengan peringatan akhir zaman. Maka kita sebagai umat Islam, bagaimana kita nak mengambil jalan, ya, bila kita mendengar peringatan yang memang menggerunkan, ya, memang mendebarkan, ya, bila kita lihat ada banyak petanda-petanda akhir zaman, ada banyak ancaman-ancaman yang berlaku, maka apa jalan selamat? Kita berdoa dan kita terus beramal soleh. Jangan kita rasa berdebar, tak tentu hala sampai tak buat apa-apa. Jangan pula kita berdebar apa semua sampai tak ada harapan dah, aku ni dia jadi murung, dia jadi anxious, tak bertempat. Itu bahaya juga sebenarnya. Ya, jadi apa yang Nabi ajar, ya, bila seorang sahabat tanya kepada Nabi, bilakah sa'ah, ya, mata sa'ah, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Maka Nabi menyebutkan perihal, Nabi tak jawab, ya, kerana itu juga, ya, pengetahuan yang ada pada Allah Ta'ala. Maka Allah rahsiakan pengetahuan itu, Allah tahan pengetahuan itu. Maka Nabi ingatkan para sahabat tersebut, Nabi tanya balik, apakah persediaan untuk menghadapinya? Maka di sini bila kita tahu itu benda yang memang akan berlaku, terkandung pada hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman, maka peranan kita sebagai hamba Allah, kita terus menerus memperbanyakkan amal. Ya, jangan kita kata tak ketahuan berdebar sampai kita tak beramal, rasa putus harapan, ya, sehingga bahkan boleh memudaratkan diri, menangis-nangis, ya. Menangis bagus, ya, tapi jangan sampai menangis putus harap. Jadi perkemaskan amalan kita, ya, kita pun tak tahu ujian apa yang bakal mendatang, tapi kita doa pada Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Dan pada masa yang sama kita laksanakan apa yang telah Nabi ajar. Contohnya membaca surah Al-Kahfi, memahami, mengamalkan,
itulah antara persiapan untuk kita menghadapi masa depan yang masih kabur pada pandangan kita. Maka Islam dia tidak mengajar kita supaya menakut-nakutkan orang, ya, memberikan perasaan bimbang, memberi perasaan risau yang membawa kepada mudarat. Jadi berjaga-jaga ya untuk kita menyebar-nyebar perkara-perkara yang berkaitan dengan peringatan itu bagus, tetapi jangan dengan niat untuk menimbulkan panik, kerana telah diajar kepada kita ya tentang amal soleh. Apa yang kita mampu usahakan, iaitulah yang kita buat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga ya memberikan syurga kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah memberikan petunjuk dan kurnia kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan semua ini bergantung kepada hikmah dan keadilan Allah, dan semua ini terhalangnya, kalau ada kurnia yang terhalang, itu pasti kerana ada sebabnya. Jadi kita kena ingatlah, Allah bersifat adil dan Allah tidak memberikan perkara buruk kepada seseorang hamba sengaja-sengaja menzalimi, tidak. Itu sifat mustahil bagi Allah ya. Kemudian penyebab, setelah ada sebabnya, maka tidak akan terhalangi lagi daripada berlaku. Apabila tidak ada sebab selain yang baik, sama ada kerana rosaknya amal atau kerana sebab yang bertentangan dengan semestinya, hal itu terjadi kerana adanya penghalang. Apabila seksa Allah datang kerana tidak ada amal soleh ya, dan tidak adanya iman, maka hal itu diberi bukan sebagai cubaan, tetapi merupakan hikmah dan keadilan daripada Allah. Maka Allah dekat dunia menguji kita, dan dekat akhirat nanti Allah akan membalas mengikut bagaimana amal kita dekat dunia. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-An'am ayat 124, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami ni tidak akan beriman. Lan nu'mina, lam nun tu tidak akan beriman, penegasan yang amat sangat ya. Dia kata kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang diberikan kepada utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan ya. Ada orang berdegil ya, tidak mahu beriman kepada Allah ya, maka dia memberikan alasan-alasan ya. Macam mana ni, kami macam mana nak beramal ya. Orang tu bolehlah, kalau kita orang tu bolehlah beramal, dia keluarga dia semua supportive ya. Orang tu bolehlah dia pergi surau. Dulu ayah dia Tok Lebay, dulu ayah dia didik dia pergi surau. Kita ni pada kecil ayah tak didik, contoh ya, bukan saya contohlah. Bolehlah dia baik. Tok moyang dia dulu ulama besar, ada alasan. Dia meminta-minta perkara-perkara, memberi syarat untuk kita melaksanakan amal soleh. Jadi kita jangan memberikan alasan-alasan begini. Ini semua alasan lapuk yang diulang kembali untuk orang yang dia tidak mahu beramal soleh. Alah, dia bolehlah, dia tu ustazah, iman dia kuat, bolehlah tahajud, bolehlah salat awal waktu. Kita ni orang awam biasa-biasa je. Jangan beri alasan ya. Sebab apa? Perkataan tu, ayat tu telah digunakan oleh sejak dulu lagi sebagai alasan untuk tidak beramal soleh. Maka kita gunakan apa yang ada pada kita, gunakan sumber tenaga, sumber masa untuk melaksanakan amal soleh sebaik mungkin ya, tanpa kita memberi alasan bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala juga ya memberikan firman yang seterusnya dalam surah Al-An'am ayat 53 ya, bersangkut perihal orang-orang ini. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka ya. Siapa itu? Iaitu orang-orang kaya dengan sebahagian mereka, iaitu orang-orang miskin. Allah menguji orang kaya dengan orang miskin, supaya mereka, iaitu orang kaya, berkata, orang yang macam ni ke yang akan diberikan anugerah oleh Allah kepada mereka? Mereka ini diberikan ujian. Maka dalam itu Allah menempelak
ya orang-orang kaya yang mungkin memandang rendah kepada orang miskin dengan perkataan, tidakkah Allah lebih mengetahui? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang yang bersyukur? Maka Allah menjadikan kehidupan ini memang sebagai ujian untuk Allah menguji kita bagaimana kita beramal. Jadi janganlah menempelak sesiapa, jangan memandang rendah kepada orang lain, dan kita anggap semua itu sebagai ujian daripada Allah untuk Allah menguji bagaimana sikap kita. Kemudian yang terakhir sekali, ya, apakah faedah, ya, apabila kita sudah beriman terhadap qada dan qadar, apabila kita sudah meyakini balasan syurga dan neraka? Pertama, kita dapat hidup dengan tenang di dunia. Kita tak terlalu takut dan kita tak terlalu risau kerana kita tahu apa yang Allah takdirkan akan terjadi tidak dapat disangkal dan tidak dapat dihindari. Maka kita tenang dan beramal. Jadi kita let God, ada satu buku tajuk dia Let God, ya. Serah pada Allah. Tapi kita, itu bahagian Allah nak tentukan amal, nak tentukan balasan kita. Bilakah kiamat, ya? Apakah balasan kita kat syurga, itu Allah lah. Kalau Melayu kita biasa kata ayat dia kurang sesuai lah, tapi senang faham, itu kerja Tuhan. Kita ni sebagai hamba tenang-tenang beramal. Tenang-tenang beramal. Maka kita akan lebih tenang dan kurang kerisauan. Tetapi kita akan tetap beramal kerana kita tahu sebab yang boleh memasukkan seseorang ke dalam syurga. Yang kedua, bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita tidak akan bersedih terhadap sesuatu yang kita tak dapat. Kita tak akan bersedih terhadap sesuatu yang kita tak dapat kerana kita tahu bahawa sesuatu itu tidak ditakdirkan baginya. Kalau memang ditakdirkan, tentu sesuatu itu tidak akan lepas dari tangannya seperti apapun keadaannya. Ya, bila kita yakin, ya, apa rezeki yang dah tertulis tu memang itu akan dapat pada orang itu, kita akan tenang. Tak ada istilah sailang, tak ada istilah orang ambil hak kita ke, kita akan lebih tenang, ya. Jadi kata Abu Hatim, ya, seorang yang zuhud, apabila ditanya, mengapa engkau tidak rasa resah kepada rezeki engkau? Relax, apa rahsianya? Contoh, kan? Maka dia kata, kerana aku tahu kalau itu memang rezeki milikku, maka dia akan mendatangi aku. Walaupun seluruh penghuni bumi merebutnya dengan kemampuan mereka, kalau memang rezeki itu milik orang lain selain pada aku, tentu aku tidak akan boleh mendapatkannya. Meskipun aku menempuh jalan apapun, sebab Allah menjadikannya milik orang selain aku. Maka kita apa tadi? Usaha, let God. Serah pada Allah saja dan jangan sehingga menzalimi orang lain untuk berusaha mendapatkan rezeki. Kenapa? Dikhawatiri yang kita dapat hanyalah dosa. Apa yang menjadi milik kita? Orang kata rezeki telah tertulis, alamat kita dia akan sampai ke mana pun. Jadi kena yakin, ikat rezeki, ikat kita punya hasrat dengan usaha, apapun natijah kita serah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di antara faedah iman kepada qada dan qadar, kita juga tidak akan terlalu dibuai kegembiraan oleh nikmat kerana harta, anak ataupun kedudukan, yang mana kita akan sedar semua itu kurnia daripada Allah. Tidak akan mudah terbuai, terleka, ya. Seronok dia tak seronok sangat, sedih dia tak sedih sangat. Jadi dia bersederhana. Dan keempat, kita perlu mengerjakan apa yang diperintahkan dengan cara yang baik, menyingkiri apa yang Allah larang daripada kita. Dan bila kita buat macam ni, kita akan rasa ketenangan. Kerana dosa yang kita lakukan akan menyebabkan kegusaran hati dan ketidaktenangan hati. Dan kita yakin apa yang Allah takdir pasti terjadi, yang lain tidak akan terjadi, meringankan kita, ya, daripada tekanan dunia. Dan yang terakhir, bila kita yakin kepada qada dan qadar juga, musibah yang menimpa kita dan kita tahu bahawa itu merupakan sebab yang sudah ditentukan, akan membantu kita menghindari sebab-sebab yang menimbulkan penyesalan, dan kita dapat mencari sebab yang boleh mendatangkan keberuntungan. Maksud dia, bila kita yakin, ya, semua benda ni memang Allah dah tetap dah. Allah belaka yang rancang. Maka bila berlaku satu benda, accident happens ke, kita tidak terlalu bersedih. Tidaklah
Contoh kalau ada orang meninggal, kita kata kalaulah dia tak pergi hari tu, mesti dia hidup lagi, tak ada. Jadi menyelamatkan kita daripada penyesalan yang boleh menyebabkan kemurungan jiwa, dan kita akan yakin setiap sesuatu yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Maka siapa percaya pada qada dan qadar, beriman kepada hari akhirat, ya, meyakini setiap sesuatu di bawah keadilan Allah, kita akan rasa lebih tenang dan kita akan buat tugas kita sebagai makhluk, selebihnya ilallah, ya, selebihnya kita serah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ya sahabat kita mendapatlah serba sedikit pengajaran, serba sedikit ilmu ataupun kita panggil tazkirah, ya, peringatan. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada ilmu kita. Dan kita doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami, yakni segala amalan-amalan kami. Dan mudah-mudahan ya kita yakin rezeki itu daripada Allah, yakin segala qada dan qadar ketetapan Allah. Kita tenang dan kita cuba mengusahakan amal sebaik mungkin, kerana itulah kerja kita sebagai makhluk. Natijah, balasan, hasil serahkan kepadanya. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang saya percaya, ya, kalau surah An-Nur ni dia ada kelompok yang memang setia mengikuti kuliah live. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita petunjuk dan pertambahan amal seiring bertambahnya ilmu kita. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan selamat ya menjalani hari yang baru hari ini. Wallahu alam.